Dari Huzaifah, berkata Huzaifah, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Mengkhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami dua khabar. Nabi Muhammad cerita dua hadis. Qad ra'aitu ahadahuma wa ana antazirul akhar. Cerita yang pertama, Huzaifah kata aku dah tengok, dah nampak dah. Tapi cerita yang akhir, cerita yang kedua, aku masih tertunggu-tunggu. Bila nak jadi? Sekarang masuk cerita yang pertama. Haddatsana anna al-amanah nazalat fi jazri qulubir rijal. Nabi Muhammad beritahu kepada kami sifat amanah ni turun ke dalam hati orang-orang tertentu. Thumma nazala al-Quran. Kemudian turun Quran. Fa'alimu minal Quran wa 'alimu minas sunnah. Maka mengetahui orang ini melalui Quran dan orang ini tahu melalui sunnah. Ini cerita yang pertama. Sifat amanah turun, kemudian Quran pun turun. Huzaifah dah nampak dah cerita tu. Okey, habis. Nak masuk cerita kedua. Thumma haddatsana an raf'il amanah. Faqala. Kemudian Nabi Muhammad cerita pula macam mana amanah ni hilang. Cerita yang pertama tadi, baginda bagi tahu macam mana amanah datang. Cerita yang kedua, macam mana pula amanah ni hilang. Faqala, berkata Nabi Muhammad, yanamur rajul an-nauma fatuqbadul amanah min qalbihi. Tidur. Satu orang ni dia tidur, sekali tidur dicabut sifat amanah daripada hati dia. Dia tidur satu malam saja, sekali tidur saja. Asalnya sifat amanah dia banyak. Sekali tidur, bila dia jaga, sifat amanah tu dah kena tarik lah. Fayazallu asaruha misla al-waqt. Tinggallah sikit je sifat amanah dalam hati orang tu. Dengan ringan. Sifat amanah tu dah jadi ringan. Asalnya banyak sifat amanah dia. Tidur, bila dia bangun, hilang sifat amanah tu. Tinggal sikit. Fatuqbadul amanah min qalbihi fayazallu asaruha misla asaril madri. Kajamrin dahrajtahu ala rijlika fanafita fatarahu muntabira walaysa fihi syai'. Thumma aqada hasatan fadahrajaha ala rijlihi. Lepas tu orang ni tadi dia tidur lagi. Dicabut lagi sifat amanah daripada dia. Bila dia jaga, sifat amanah tu dah tinggal sikit sangat, macam melecup tangan. Orang buat kerja berat, ada kesan melecup. Jadi sifat amanah tu macam tu je, sikit je. Jadi sifat amanah ni satu hari nanti Nabi Muhammad nak bagi tahu, dia hilang tu cepat. Asalnya orang semua amanah, tapi bila sampai satu waktu nanti sifat amanah ni hilang begitu cepat. Seolah-olah digambarkan kalau seorang ni amanah, dia tidur, dia bangun, amanah sudah hilang. Punya nak menunjukkan cepatnya hilang sifat amanah tadi. Maka tinggallah bekasnya seperti lepuh di tangan, melecup di tangan. Jadi seperti bara api yang engkau gilingkan dengan kakimu. Kemudian menggelembunglah ia dan engkau melihat ia meninggi, padahal tidak ada apa-apa. So, gambaran yang Nabi Muhammad buat yang kedua, seolah-olah kita tenyeh bara api dengan kaki kita. Jadi kaki kita terkena bara ni, dia naik menggelembung. Nampak hebat tinggi, padahal tak ada apa-apa pun di dalam. Begitu tuan. Semasa Nabi Muhammad menceritakan hadis ni, dia ambil satu batu kecil dan dia gelek dengan kaki dia. Dia gelek dengan kaki dia. Nak cerita bara api yang dipijak tadi. Ini cara menyampaikan hadis. Sebab itu kalau kita belajar hadis, sungguh-sungguh belajar, kita jumpa dengan guru yang ada sanad. Apa yang Nabi Muhammad buat masa dia cerita hadis tu, guru tu buat juga. Katalah masa cerita satu hadis, Nabi Muhammad urut janggut. Tok guru tu dia nak cerita pada anak murid dia pun urut janggut. Tiru perlakuan Nabi Muhammad. Tu orang belajar hadis betul-betul tu. Ataupun masa bagi hadis tu, Nabi Muhammad dia berdiri. Tok guru yang duduk tadi, saya nak cerita satu hadis. Dalam hadis ni Nabi Muhammad berdiri. Dia pun berdiri. Ikut cara Nabi Muhammad. Sebab itu kalau belajar hadis betul-betul ni dengan guru besar yang ada sanad, kita tahu macam mana keadaan hadis tu. Sebab kalau kita baca saja, kita tak tahu kekuatan dia secara mana.
Kita ambil contoh, kita buat contoh. Nabi Muhammad kata, jangan buat benda ni. Kita baca. Jangan buat benda ni. Jadi jangan tu secara mana? Secara haram ke? Secara makruh ke? Secara harus? Kita tak tahu. Tapi kalau kita belajar dengan Tok Guru yang bersanad ni, dia ikut cara Nabi Muhammad cakap tu. Kalau dulu Nabi Muhammad cakap, jangan buat benda ni. Maksud dia mungkin haram. Tok Guru pun cakap macam tu juga. Dengan suara yang keras. Jangan buat benda ni. Ataupun Nabi Muhammad cakap biasa saja. Janganlah buat. Boleh jadi makruh. Kan? Sebab nada dia tadi lain. Ataupun Nabi Muhammad dia macam nada melawak. Janganlah buat. Boleh jadi harus. Jadi itu pentingnya kalau kita betul-betul belajar ilmu agama, kena jumpa Tok Guru yang bersanad lah. Dia ambil daripada Tok Guru dia, Tok Guru dia ambil daripada Tok Guru dia sampai Nabi Muhammad. Jadi perkataan jangan tadi tu, kita tahu dah kekuatannya secara mana. Ni kalau kita baca saja, kita orang biasa kan. Jangan buat benda ni, Nabi Muhammad kata. Jangan ni secara mana buat ni? Jangan haram ke? Jangan makruh ke? Ataupun jangan harus? Ya, itu penting belajar ada sanad.